Saudara dan saudari, saya ingin mengajak anda untuk cuba anda bayangkan sekiranya anda mempunyai kuasa untuk mengawal api atau mengalihkan barang menggunakan minda. Pasti menarik, bukan? Jadi itulah kuasa yang dimiliki oleh John Smith dan diceritakan dalam buku I Am Number 4. Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Airil bin Muhammad Arifin. Bertemu lagi kita dalam resensi buku yang seterusnya. Pada hari ini saya akan meresensikan satu lagi buku yang bertajuk I Am Number 4. Buku ini merupakan sebuah e-buku yang telah dibangunkan oleh Perpadangan Perpustakaan Awam Selangor dan anda boleh baca buku ini secara dalam talian melalui aplikasi digital Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor. Maklumat ringkas mengenai buku ini merupakan buku pertama dalam Lorien Legacy Series yang diikuti dengan buku The Power of Six dan The Rise of Nine. Dan buku-buku itu juga anda boleh baca melalui aplikasi PPAS. Menarik, bukan? Buku ini telah diterbitkan oleh HarperCollins pada tahun 2010. Betapa hebatnya buku ini sehingga ia telah dibeli oleh DreamWorks Pictures untuk dijadikan filem. Bukan itu sahaja, buku ini juga telah disenaraikan sebagai salah satu buku New York Times bestseller dan telah menerima anugerah Teens Top 10 Award. Untuk pengetahuan anda, buku ini mengandungi 34 bab dan 440 muka surat. Sekiranya anda baca secara dalam talian menggunakan aplikasi PPAS ini, anda boleh membaca bab-bab awal dalam siri Lorien Legacies. Jadi, pastikan anda baca buku ini secara dalam talian. Selain itu, buku ini telah ditulis oleh Pittacus Law. Namun, Pittacus Law ini bukanlah nama orang, tetapi ia merupakan nama samaran yang digunakan oleh dua orang penulis iaitu James Frey dan Joby Hughes untuk merujuk kepada Pemerintah Agung Lorien. Lihat, nama samaran penulis pun sudah menarik. Jadi, pastikan anda membaca buku ini. Sedikit sinopsis mengenai buku ini. Buku ini mengisahkan mengenai Four yang juga dikenali sebagai John Smith yang merupakan satu daripada 9 orang pewaris planet Lorien yang dihantar ke bumi untuk mengelakkan kepupusan kaum mereka. Betul, John Smith ini merupakan makhluk asing. Mereka ini juga disebut sebagai Garde. Setiap Garde mempunyai kuasa istimewa yang mengambil masa untuk dikembangkan dan kuasa mereka ini disebut sebagai Legacy. Setiap Garde atau pewaris akan ditemani dengan seorang penjaga yang dikenali sebagai Chaplain. Chaplain ini merupakan individu yang mempunyai banyak pengetahuan berkaitan planet mereka. Dan Chaplain kepada John Smith ialah Henry. Mereka ini telah dihantar ke bumi kerana planet mereka telah diserang oleh Margadorian, bangsa jahat yang ingin menakluki Lorien. Tujuan mereka dihantar ke bumi adalah untuk memastikan kuasa mereka ataupun kuasa pewaris ini dapat dikembangkan bagi menawan semula planet mereka daripada Margador. Kisahnya bermula apabila pewaris ataupun Garde nombor 1 ataupun nombor 1, nombor 2 dan nombor 3 telah dibunuh. Maka tibalah giliran nombor 4 iaitu John Smith ini dibunuh oleh Margador. Persoalannya, dapatkah John Smith mengembangkan kuasanya sepanjang berada di bumi ataupun sebelum dibunuh? Percayakah dia untuk menyelamatkan diri ataupun adakah dia akan mati seperti nombor 1, nombor 2 dan nombor 3? Nak tahu apakah yang akan terjadi pada John Smith? Baca buku ini. Melalui buku ini dapat saya rumuskan beberapa perkara. Yang pertama, setiap bakat perlu diasah dan digelak dengan latihan yang betul.
Dalam buku ini diceritakan bagaimana John Smith melakukan latihan pada setiap hari untuk mengembangkan potensi dan kuasa yang dimilikinya. Saya yakin setiap daripada kita yang menonton video ini mempunyai kebolehan, mempunyai bakat yang tersendiri. Namun, bakat dan kebolehan ini tidak akan mampu kita kembangkan sekiranya tiada latihan yang khusus. Maka, kita perlu berusaha untuk mengembangkan potensi ini agar ia dapat digunakan ke arah kebaikan. Yang kedua, jangan lupa akan asal-usul. John Smith digambarkan sebagai seorang yang sentiasa ingat akan keluarganya, akan planetnya. Dan kita perlu mengambil iktibar daripada perkara ini, sejauh mana kita pergi, sebesar apa kejayaan yang kita peroleh, jangan pernah lupa akan tanah air kita, akan asal-usul kita dan balik ke negara ini, kembangkan, bangunkan negara yang menjadi tanah tumpah darah kita. Seterusnya, buku ini menceritakan juga kepada kita kesan buruk peperangan. Jika kita lihat pada hari ini, negara-negara yang terkesan akibat peperangan, akibat penindasan terhadap kaum-kaum tertentu kerana keegoan yang dimiliki oleh sesetengah pihak yang akhirnya telah menyebabkan banyak kemusnahan, banyak nyawa yang terkorban sehingga negara ataupun dunia yang harmoni yang kita semua impikan tidak akan mampu kita capai. Pada pendapat saya, buku ini sesuai untuk golongan pembaca remaja dan dewasa. Ini kerana buku ini merupakan buku science fiction yang ditulis dalam bahasa Inggeris dan penggunaan kosakatanya agak tinggi tahap. Bukan itu sahaja, tema percintaan dan kekeluargaan yang diangkat dalam buku ini menjadikan golongan yang telah saya sebutkan ini sebagai golongan yang paling sesuai untuk membaca buku ini. Dan kepada peminat cerita science fiction seperti Star Wars, Guardian of Galaxy, The Matrix, buku ini sangat sesuai untuk anda. Kesimpulannya, saya berikan 4 bintang kepada buku ini kerana sejujurnya saya bukanlah penggemar buku science fiction. Namun kerana tajuknya yang menarik serta membuatkan saya tertanya-tanya apakah cerita yang terkandung di dalam buku ini menyebabkan saya memilih buku ini dan membacanya. Dan pada saya buku ini agak tebal. Namun sekiranya anda memilih dan membaca buku ini, saya yakin anda pasti akan berjaya menamatkan pembacaan anda kerana penulis sangat mahir dalam menyusun cerita. Jadi itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Semoga ianya bermanfaat untuk anda semua dan semoga kita berjumpa lagi dalam resensi buku yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.